Di mana kenapa kita cerita dulu lah, saya cerita dulu lah. Kenapa kita ni orang kata kita tengok lah. Dia tengok love tu, bagi love semua tengok terima kasih, bagi gift terima kasih semua saya ucap. Tak boleh tengok Okey, saya kali lagi lah. Kali aku tak cerita lah. Baik, saya cerita lah. Kita ni kejadian asal manusia ni daripada di mana kata daripada tanah. Di mana ditempak oleh Jibril alaihissalam, dan daripada di wadi Madi Manikam tu, maka dengan adanya wadi daripada Allah Ta'ala, maka ni nak cerita tentang manusia tu. Kenapa manusia ni sifat-sifat dia termudah sangat terkena dengan sihir. Dengar tuan-tuan lah. Dengar lagi. Tapi saya masukkan sedikit lah cerita tentang kejadian ni. Sebab benda-benda kejadian ni Iblis suka-suka tuan-tuan. Terima kasih bagi love. Saya tengok tu dia kan. Tentang insyaAllah lah. Baik, saya boleh lah. Saya pertama tengok lah, saya tengok kali. Kenapa manusia ni mudah sangat terkena sihir? Dan kita tengok Nabi Muhammad SAW juga terkena sihir. Apakah lagi manusia biasa, insan biasa seperti kita dan saya ni lagi mudah terkena sihir? Kalau kita ikut dalam pengajian tarikat, saya akan ambil pengajian tarikat dulu. Sebab sifat-sifat menyebabkan orang ni mudah kena sihir. Saya ambil pengajian tarikat. Ingat lah, saya tak mengajak tarikat tuan-tuan. Saya tak mengajak tarikat, tapi saya nak cerita sifat-sifat di mana manusia ni mudah terkena sihir. Sebab kalau kita ikut awal manusia ni daripada wadi daripada wadi Madi Mani Manikam. Di wadi Mani Manikam. Di wadi Mani Manikam. Jadi daripada kita tengok awal daripada kejadian ni daripada wadi ni di mana pada manusia dia akan menjadi urat kita. Dan pada wadi juga akan menjadi marta yang putih. Dan pada wadi juga kan, dia akan menjadi kuku. Dan pada wadi juga dia akan menjadi rumah. Ini pada wadi. Dengar tuan-tuan. Sifat-sifat ni tak ada pada iblis ni, tak ada pada jin. Tak ada pada jin. Sifat-sifat ni sebenarnya kalau orang faham, dia ambil pada sifat-sifat ni boleh jadikan sihir. Sebab tu saya kata tuan-tuan, saya cerita sikit tarikat, saya masuk ke dalam bab sihir. Sebab saya nak bagi orang faham kenapa orang-orang yang terkena sihir ni mudah sangat orang buat sihir kat dia, dan mudah sangat kena sihir. Sebab saya ambil daripada sifat wadi tadi. Sifat wadi tadi apa dia? Urat kita lah, daripada urat kita, daripada kuku kita, daripada rumah kita, dan juga daripada mata putih. Mata putih kita itu asal daripada wadi. Dan kita tengok pada dan daripada wadi tadi juga kan, daripada wadi juga tadi kan. Kita faham dah cerita ni kan? Saya cerita dalam sikit lah pasal sebab sihir ni. Faham tak faham ni? Faham? Alhamdulillah faham. Ada siapa faham lagi? Faham? Ada topi. Allah bagi topi saja. Okey nah. Adapun pada wadi itu dah, maka jadilah daging. Pada wadi juga dia menjadikan daging. Pada wadi juga jadi urat, dan pada wadi juga menjadi bulu mata. Daripada wadi juga. Tapi kalau nak dalam lagi kita, pada wadi itu daripada Muhammad. Tapi tak mahu cerita bab tu. Nanti orang akan pandang serong pada cerita-cerita ni. Sebab saya nak cerita sikit kenapa manusia mudah sangat kena sihir, dan bagaimana manusia orang yang pandai bab ni boleh senang menyihirkan orang. Baik. Yang kita ambil juga. Dan pada wadi itu juga daripada menjadi urat. Okey. Wadi daripada Muhammad. Ingatlah, ini saya kedalam sikit lah. Wadi daripada, ingatlah, saya ulang balik lah, bagi orang nak atur aturan mudah dan tersusun. Dengarlah. Wadi menjadi yang maksud itu jadi pada di wadi Mani Manikam. Dan daripada wadi dengan wadi daripada Allah, itu jadi urat, jadi mata putih, jadi kulit, dan jadi rumah. Dan wadi daripada Muhammad, maka jadilah daging, jadi urat, dan juga jadi bulu mata. Dan wadi daripada Jibril menjadi urat, dan wadi daripada bapa itu jadi darah dan mata hitam. Mata hitam. Ini pengajian ni pekat, tapi saya ambil sikit sifat tadi tu nak bagi tahu orang yang faham macam ni, dia tahu bagaimana sihir itu boleh dimanipulasi. Baik. Dan daripada kita tengok, dan daripada maknikam ibu, iaitu daripada cahaya mata, tulang, dan juga daripada jantung. Baik.
sifat-sifat yang saya sebut tadi tu, kalau orang yang mana yang faham, kan, insya-Allah dia, kalau yang faham bab sifat tadi, insya-Allah mudah sangat dia untuk kita ni nak merawat bab sihir. Dan orang yang faham juga, dia boleh ambil sifat-sifat tadi untuk menyihirkan orang. Baik. Tapi Hindu Cina apa semua yang Buddha tak tahu sifat pun jadi juga. Dengar saya kata ini bab ni kalau nak diperawat, dia kena dalam sikit dia akan dapat baca ni. Dia pergi ke dalam sikit dia akan dapat macam ni. Dia pergi ke dalam sikit dia akan jumpa macam ni. Dia pergi terima kasih bagi lu. Allah kena tembak. Tapi saya tak mau cerita lah. Tak mau cerita dalam-dalam sangat. Saya kira orang kata saya guru tarikat pula. Letih saya. Saya bukan guru tarikat, saya bukan guru makrifat. Terima kasih bagi lu. Tu saya tak tengok. Okey dah. Baik. Okey. Saya nak cerita, sebelum saya cerita tentang yang tadi balik, sifat-sifat tadi, mengapa orang yang mengaji bab sifat tadi tu dia boleh merawat sihir, dan mengapa orang yang mengaji bab sifat tadi juga dia boleh menyihirkan orang. Cuba tengok. Benda yang sama dia boleh mendapatkan diri kepada Allah, benda yang sama juga dia boleh mensyirikkan diri kepada Allah. Baik. Saya nak cerita tentang satu sihir. Saya dengar tadi apa nama Ustaz Faiz cerita tadi pasal sihir paling misteri. Ini saya nak cerita satu sihir. Ingat itu pengalaman saya lah tuan-tuan. Pengalaman saya di waktu tu saya cerita di Sungai Tiang ni. Waktu tu sampai Sungai Tiang, kan, bapa angkat saya ni nama Pison. Saya dah cerita dah. Nama Pison, bapa angkat saya di Sungai Tiang tu dulu. Nama dia Pison. Apa panggil Pison lah. Jadi waktu tu baru dia tahu kata saya boleh merawat. Jadi bila dia tahu saya boleh merawat, sah kawan dia di Kubang Kenying kot saya Kubang Kenying tu sakit. Dia cerita, tengok tuan-tuan cerita perawat. Saya waktu tu umur saya muda tuan-tuan, handsome tuan-tuan. Saya muda, saya handsome. Tapi pula ni saya kacak lah sikit. Masa muda saya handsome, sekarang saya kacak. Kita gelap happy tuan-tuan. Terima kasih bagi love tu, tak ada tengok. Alamak, agak ada love lagi. Alamak. Okey tuan-tuan, masa muda saya handsome, masa sekarang saya kacak. Itu je lah. Tak maulah kata wudu. Sebab lagi pun kesian mak saya, beranak saya. Mana ni? Ada mana? Mana ada, insyaAllah kita Islamkan dia. Kalau ada mana ni kita Islamkan dia ni. Baik, saya cerita tengok tuan-tuan walaupun saya muda, terima kasih gila terima kasih. Walaupun saya muda, umur saya dalam 20-an, hampir 30-an. Waktu tu bapa angkat saya ni nama Peson ni cerita kawan dia ni kena sihir. Kena sihir tuan-tuan kena sihir di Kubang Kenying. Ya, Kubang Kenying. Jalan nak pergi ke Kuala Negara. Kan? Di kawan ini seorang di mana dia ni ada buat pendang, banyak pendang dia buat. Dan dia kata dia kata ahli keluarga dia tiap-tiap minggu akan mati satu orang. Ini bukan cerita masih bagilah demi Allah, ini bukan cerita dongeng. Kalau boleh berdosa lah saya lah. Dia kata tiap-tiap minggu akan mati satu orang. Seminggu seorang makan, hantu jin akan makan. Kenapa? Disihir. Jadi sihir tu dia kata, terima kasih bagi love. Tuan-tuan dengar dah. Sihir ni dahsyat tak dahsyat tuan-tuan. Satu minggu dia akan ambil nyawa keluarga dia satu orang. Tiap-tiap minggu satu orang, sampai tinggal lagi 2 orang ke 3 orang dalam rumah tu. Ingat tuan saya tak kerja apa. Kan? Jadi bila cerita kat bapa angkat saya nama Peson ni, bapa Peson saya cerita kat saya. Dia kata kawan tadi tu, dia kata kalau siapa yang boleh berubat dia akan bagi 2,000 ke 1,500 ringgit upah dia bagi. Dahsyat tu. Kita lah tak nak ajar. Tiba-tiba orang nak bagi upah kita dekat 1,500 ke 2,000. Saya tak ingat. Cerita lama berlalu nah. Jadi saya pun bersetuju. Saya pun pergi rumah dia tepi jalan dia. Saya lupa nama dia. Kalau sebut nama dia mungkin adik-beradik dia semua akan kenal lah. Saya lupa nama dia. Rumah dia besar. Depan tepi jalan tu dia ada satu tempat simpan padi, benih padi. Dalam gundi, saya ingat lagi dalam gundi ada simpan benih padi. Dan rumah dia belakang pada store simpan benih padi tu, rumah dia besar. Rumah dia 2 tingkat, besar. Jadi bila saya pergi di rumah dia tu, adalah keluarga-keluarga dia dah, kakak dia dengan anak saudara dia lah. Kan? Itu. Jadi nak ceritakan cerita tu, saya pun ronda tengok. Na'udzubillah, la haula tak ada daya upaya. Saya kata rupa-rupanya rumah telah berapa ramai perawat-perawat, tok bomo, perawat, pak ustaz, tok dukun, saya tak tahu, wallahu alam.
Di mana sekeliling rumah dia tu dipagar lah, buat pagar. Pagar dengan apa tau? Rotan. Dengan rotan. Buat dengan rotan sagar. Tuan-tuan kenal rotan sagar? Bukan rotan tawar. Rotan tawar ni besar. Rotan sagar dia halus, panjang. Bayangkan satu kampung ni tu dia buat dengan rotan, pagar rumah dengan rotan. Ui, saya kata dahsyat sungguh dia ni. Cari rotan sagar ni keliling rumah ni. Rotan sagar. Bayangkan tuan, main tak cari, tak usaha. Satu minggu dia akan mati satu orang. Sampai tiga orang, tak silap saya, yang saya ingat saya 3 orang kot. Kak dia, anak saudara dia kot. Wallahualam lah. Lebih kurang macam tu lah. Yang lain semua mati. Mati. Sihir. Kenapa? Sihir sebab berebut harta. Berebut harta tuan-tuan, jangan main. Sihir kerana berebut harta. Ini di Kubang Kenying. Jalan nak pergi ke Kuala Nerang. Jadi bila saya tengok macam tu kan, jangan katalah pagar tu bayangkan dah, dengan rotan keliling pagar dah. Altimat dalam rumah jangan tanya lah tuan-tuan. Tengok tulisan Altimat tu. Dengan tulisan ni saya tengok tak kata apa. Saya tak kata apa, saya tengok lah. Lepas tu saya kata macam ni, dia jumpa saya. Mungkin dia jumpa saya, masih bagi love. Mungkin dia jumpa saya, dia rasa macam tak confident dengan saya lah. Sebab saya muda tuan-tuan. Macam saya kata tadi, masa muda saya kacak, masa tua saya handsome kan. Mungkin lah dia tengok saya muda kot, dia tak percaya. Sama lah tanya. Sama tu Ustaz Baik. Ustaz Baik bukan kacau, bukan handsome, smart. Beza. Maka dia bagi love. Beza. Okey, sama lah. Jadi mungkin dia tak percaya saya sebab saya usia muda. Bila tak percaya usia saya muda lagi, saya pun tak apa, saya kata. Dia kata apa? Saya ingat kata. Dia kata kat bapak angkat saya, dia kata, bapak angkat saya Pak Tih ni, Pasir Pisau ni, saya anggap macam bapak saya sendiri. Saya anggap macam bapak sendiri. Kan? Ya, apa pun kalau kata ditakdirkan suruh jaga, saya akan jaga dia sampai akhir hayat saya jaga. Sebab saya anggap macam keluarga saya dan bapak saya. Jadi dia kata kalaulah rawat dia jaya buang sihir atas sihir tu, dia kata dia akan bagi duit tak silap 2,000 ke atas 1,500. Saya pun seronok lah tuan-tuan. Duit tak ada, kerja kan. Jadi pun setuju. Bila saya setuju, saya kata okey, tak apa, kita buat satu tempat yang baru. Saya nak ubah satu sihir ni. Jadi saya nak buat satu acak dengan betul-betul macam rumah. Saya nak buat betul macam rumah dan alat-alat dia dalam tu. Saya nak, sebab apa? Saya nak ambil sihir jin tadi tu masuk dalam tu, saya nak buang di tempat lain. Dia pun setuju. Bila setuju, tetapkan tarikh. Dia ingat lah, bila nak main benda macam ni, pertama sekali, kita bukan sihir ni, kita bukan yang dahsyat-dahsyat, yang ganas-ganas ni, yang makan mati seorang, mati tiap minggu mati seorang. Matilah, saya tanya macam mana mati? Mati dia kata, yang saya ingat dia kata, dia duduk elok ni, dia kepak tekuk pergi patah, mati. Cerita dia lah. Saya tak tengok pada orang tu mati, tapi cerita dia kata duduk elok-elok dia kepak tekuk. Mati gitu ya. Dahsyat. Masih gigi masih bagi bunga. Dahsyat nak cerita ni. Tuan-tuan bisa jumpa macam tu tak? Lagi nanti saya cerita Madam Lee. Madam Lee ni Tan Sri Cina. Nanti saya cerita Cina Madam Lee. Madam Lee suka tengok cerita saya ni. Baik. Madam Lee ni Cina tuan-tuan. Dia yang buat dulu, nanti saya sambung cerita tadi. Madam Lee ni cerita satu Cina. Cina ni dia dia yang pernah buat penulisan tulisan Jawi, yang pernah buat di Terengganu pameran tulisan Jawi. Jadi kalau dia akan buka lah tulisan Jawi dan pameran tulisan Jawi, kad Jawi, tulisan kad Jawi Terengganu. Ramai orang pakai tengok dulu. Masih pergi kan, pergi topi tu kan, Madam Lee. Dia lagi dahsyat. Nanti saya cerita dia pula. Nanti cerita ni dulu. Ini pengalaman yang misteri. Tuan-tuan dengar lah. Jadi lepas tu dia pun setuju setiapkan hari. Jadi saya kira dia kata nak buat ni, saya kata kena hari ni nak buat, kena bulan turun. Bulan naik tak boleh, saya kata buat bulan turun. Bulan turun tak apa hari dah. Saya kira hari bulan turun, saya kata hari ni terbuka sebelah ya. Terbuka sebelah, dia kata kalau saya panggil hantu tu masuk, tak ada benda boleh tumpang, boleh masuk kan. Lepas tu saya pun panggil, cukup hari dan waktu dia, saya kumpul semua adik-beradik yang mana ada. Saya ingat, tak, dia akan cari mata, handsome saya. Saya ingatkan seorang, rupanya ramai juga. Dia dah kata mati habis dah 3 orang. Tinggal 3 orang. Sekali saya pergi hari tu, saya ingat ada kot lebih kurang dalam 5 orang ke 6 orang macam tu lah. Saya panggil lah, mungkin dia panggil pakcik ke saudara dia, pakat 2 orang ramai lah duduk kan. Masih pergi love. Jadi duduk lah. Saya pun
Tahu tuan-tuan, orang tua-tua dulu dia akan bakat lilin. Saya pun bakat lilin tuan. Bakat lilin bukan syirik tuan-tuan. Lilin tu sebenarnya syarat saya nak panggil hantu tu. Orang law ni kalau buat bakat lilin dia tak syirik dah, puja hantu dah. Dia tak faham bab ilmu, jangan cakap. Orang-orang kalau tak faham bab ilmu, jangan cakap. Lilin tu kita tak bukan syirik. Lilin tu di mana cahaya. Syarat nak bagi kita kata di sini ada benda yang kita nak berbicara. Macam kita nak cakap lah tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, nak cakap dalam gelap ke nak cakap dalam terang? Saya tanyalah, kalau mana tak ada maniam macam ni masih gila lah. Kalau mana-mana, kalau kita hari ni, kalau kita nak jumpa dengan orang, nak cakap dalam cerah ke nak cakap dalam gelap? Tentulah kat dalam cerah. Dan lilin tu pula, dia kata akan bagi lilin sambang. Kenal tak lilin sambang pada dia? Tengok, nak ajak bila bahasa ilmu orang tua-tua dulu. Cerah, betul lah. Nak cakap dalam cerah. Kenal tak lilin sambang? Dia kena pakai lilin sambang. Dia tak pakai lilin Cina semayang tu. Mati gila. Lilin sambang kena lilin sambang. Kenal? Tak kenal. Lilin sambang tu tuan-tuan, daripada masih gila. Lilin sambang tuan-tuan daripada lebah. Daripada sarang lebah. Sarang lebah tu, bila kita perah lebah tu kan, jadi hak ketih-ketih bulat tu kan, yang kata yang dia sarang tu, sarang lebah tu, hak ketih bulat tu, kita masak, kita tapi kita buah layak, buah air maksudnya, buah layak tu bubuh sarang tu kita masak. Bila masak dalam nidih apa semua siap, kita tapis. Bila tapis, habuk-habuk semua akan lekat dalam penapis. Penapis tu jangan pakai penapis santan kat rumah tu, habis rosak. Dia pakai kelambu kelapa, kelambu nyok. Kenal kelambu nyok? Nak cerita buat orang lama ni. Ya betul. Nak ajak buat lilin sambang ni, dia kena pakai kelambu nyok. Kelambu nyok atau kelambu nyok? Kelambu kelapa. Dengarlah cerita biar kau faham. Kenal. Kurang orang muda yang faham sikit. Macam ni cara orang tua-tua dulu buat. Ambil lilin lebah tu, dia buang dalam perut, dia buah ayam. Lepas tu dia masak. Bila masak, lilin tu akan cayak. Bila lilin tu cayak, dia ambil kelambu nyok. Kelambu nyok tu masuk dekat kapur kelapa tu, dia ada macam selaput yang macam sabut kan. Dekat dengan pelepah kelapa kan, ada sabut kan. Dia macam sabut tu. Jadi dia ambil tu, dia buat kelambu. Dia letaklah dekat dengan bekas tapawel ke, lalu pakai tin lah kan. Jadi kita akan tuang dia atas kelambu tu. Dia semua habuk-habuk akan lekat dengan kelambu. Maksudnya kelambu macam masih gila akan lekat di kelambu tu. Jadi air yang turun, dia akan bawa lilin tu turun ke bawah. Baik, habislah kelambu tadi tu. Kemudian lilin tu masak lagi. Bila masak lagi 2-3 kali, kali yang terakhir tu baru kita masuk kunyit. Kena masuk kunyit, baru lagi kuning. Bolehkah masak sekali? Boleh, tapi kalau kita masak sekali dia akan keras. Tapi kalau kita masak banyak kali, 2, 3, 4 kali dia akan lembut. Nak kunyit tu kunyit. Kemudian tu lilin tu lah. Bila dapat lilin tu, nanti bila kita dah masak, letak dalam bekas tu, lama-lama dia akan jadilah macam keping, macam pinggan tu. Kita ambil lah. Itu lilin lebah. Baik, saya buat dengan lilin lebah tadi. Bubuh dengan, kata apa panggil? Hantu nak panggil. Hantu nak cakap tuan-tuan. Hantu hak kuat dia kena bercakap, tapi tak boleh bercakap lah bahasa macam kita duk bercakap bahasa ni, hang keluar lah macam ni tak. Dia mesti ada cara dia bercakap. Dia mesti tahu semua asal-asal hantu ni. Asal-asal hantu ni kena tahu cerita dengan dapat dia bercakap. Bercakaplah bahasa hantu. Tuan-tuan boleh tengok masa ayam hutan. Cerita ayam hutan macam mana saya menghalau. Lagu tu lah ibarat lebih kurang macam tu lah. Saya bercakap. Biasa tengok dalam macam muka buku saya, ayam hutan. Bahadi ayam hutan. Biasa tengok tak Bahadi ayam hutan? Tengok dalam muka buku saya, Facebook saya, Bahadi ayam hutan. Biasa kan? Dengar macam mana? Lepas tu Mak Doi kata apa? Dia kata syirik, tergit teruk pak dia. Dia tak reti. Tengok lah, Bahadi ayam hutan. Bahasa tu yang kita cakap. Bukan senang tuan-tuan. Saya kata tuan, bukan senang. Kalau dalam benda yang rumit, mesti orang yang arif. Walaupun saya usia dalam 30-an, awal 30-an, tapi saya dah arif dah. Saya berbakat lah bahasa tu, panggil, masuk dalam rumah yang kita buat tadi. Terima kasih bagi love. Masuk dalam rumah tadi. Bila masuk dalam rumah tu, saya tutup, saya bawa pergi ke bendang. Tuan-tuan. Saya bawa benda tu pergi ke bendang. Bila bendang tu saya kata kat hantu tu, mek hai awang, pesuruh orang. Saya kata pula, saya cakap pasal dia, mek hai awang, pesuruh orang. Jangan balik lagi pada sipulan-sipulan.
Selagi padi tidak berakar-akar, tidak berbatang-batang, tidak berdaun-daun, tidak berbunga-bunga, tidak berbuah, tunggulah di sini. Pesan pernah tu. Lepas tu saya balik di rumah. Selesai balik rumah. Dia kata duit tak ada lagi. Ni cerita ni. Saya tak minta duit tuan-tuan. Dia yang kata lah. Sampai hari mati saya ingat. Bukan saya nak ke duit tu, pasal janji. Tak amal duit tu lah. Saya kalau bagi pun saya tak ambil lah ni lah. Sebab apa saya bukan bantuan duit tu, pasal janji. Saya ingat. Jadi apa nama saya balik. Bila balik hari pertama kedua, alhamdulillah tak nak mati. Seterusnya sampai sebulan tak mati. Lepas tu bila tak mati, alhamdulillah sampai hari ni tak mati. Tapi duit sampai hari ni tak dapat. Saya bukan minta duit tu, tapi saya nampak dah rupa-rupanya manusia ni, sifat manusia ni, waktu dia terdesak, dia akan janji bulan dan bintang. Bila masalah dia selesai, dia akan lari lebih pada kereta Jaguar. Sifat manusia ni. Sebab tu hati-hatilah dengan sifat manusia. Manusia sebelum dapat, dia akan janji bulan dan bintang. Tapi bila dah dapat apa dia nak, dia tak tunai apa-apa dia janji. Itu beza. Tak sama dengan Maiden Lee. Maiden Lee sepuji best, walaupun dia Cina. Dia tak dapat duit pun. Kalau Maiden Lee ada, okey, Maiden Lee boleh dia masuk campur lah. Maiden Lee seorang usahawan, di mana dia dapat pakat Tan Sri. Tak silap saya, dia pakat Tan Sri, bukan Datuk Tan Sri kan ya. Di mana Maiden Lee ni dia pernah buat pameran tulisan Jawi di Terengganu secara besar-besaran, dan masuk dalam surat khabar, dan satu dunia akan turun buat pameran di Terengganu dulu. Maiden Lee. Jadi Maiden Lee ni cerita dia lain sikit. Sihir dia lain macam. Di mana sihir dia pernah bawa pergi ke kisah sihir dia ke balai polis. Siapa polis kata pergi cari perawat, dia tak boleh buat. Ini Maiden Lee. Macam mana sihir dia? Sihir dia kalau tuan-tuan letak kerusi ni, kerusi meja akan terbang. Hantu tu, jin tadi tu, dia akan ambil kerusi meja, dia baling masuk keluar. Perawat masuk, perawat pun dia baling keluar. Tapi tak ada orang yang boleh merawat. Itu Maiden Lee. Dia Cina lah. Dia Cina. Dia buka, tak silap saya, adik dia buka syarikat pengangkutan kontena Tanjung apa, tak tahu, di Batu. Saya tak tahu nama syarikat tu, Tanjung ke apa, di Batu. Adik dia memang dia orang kaya. Dia memang orang yang berjaya. Bayangkan sampai dia pasang CCTV kat rumah dia. Dia pasang CCTV ni tuan-tuan, boleh nampak jin apa semua warna hitam bergerak-gerak, buang meja, buang kerusi. Macam tu sekali. Dahsyat. Bayangkan. Ini bukan cerita dongeng. Kalau Maiden Lee kalau ada, dia tahu ceritanya. Dia sakit amat, dan dia lebih percayakan perawat Islam daripada perawat Buddha. Padahal dia Cina. Perempuan, dia pun bukan lelaki, dia perempuan. Dia bukan lelaki lah. Dia lebih percayakan perawat Islam daripada Buddha. Yang berheran lah. Bayangkan tengok, orang Cina percaya pada perawat Islam daripada perawat Cina. Dia kata Cina, ini makna cakap lah, dia kata Cina main duit kuat. Padahal dia kaya, dia bukan masalah duit, dia tak lega-lega. Ini Maiden Lee. Itulah cerita tuan-tuan. Sihir. Jadi kalau sebut kata sihir, sifat kita ni bukan kata Melayu sajalah lah. Tak lepas. Kalau ikut kuat, saya rasa Melayu tak kuat lah sihir. Kan? Melayu tak kuat sihir. Sebab kalau saya tengok Melayu, saya pernah tanya Siam pun kuat sihir. Tapi paling kuat sihir lebih pada Afrika. Afrika lagi kuat sihir dia. Voodoo lagi kuat sihir dia. Itu dia kata. Kalau nak kira tentang kekuatan sihir ni, semua orang akan claim, kata sihir dia, negara dia paling kuat. Kalau Malaysia kita kata masing-masing begitu. Kalau Malaysia kita Melayu kita kuat. Kalau India dia kata dia sihir paling kuat. Kalau Cina dia kata Cina dia, Buddha dia dengan sihir lagi kuat. Tapi kalau saya tengok Afrika lagi kuat. Baik, kita sambung baik sihir. Saya pernah cerita tuan-tuan, sihir yang mana yang dihantar. Maksudnya sihir yang mana yang dikirim. Dihantar tu dikirim lah. Bukan sihir yang ditanam. Ada sihir yang tanam, maksudnya tanam benda lah kat rumah kita, itu pun sihir. Tapi sihir yang dikirim, sihir yang dikirim tu berbeza sikit dengan sihir yang maksudnya dihantar ya, berbeza sikit dengan sihir yang ditanam. Kalau ditanam tu kami akan
Dan saya raja lah. Saya raja yang sudah-sudah. Terima kasih bergila. Terima kasih lah. Saya raja yang sudah-sudah. Sihir yang ditanam. Di mana sihir yang ditanam ni saya kata lebih mudah daripada sihir yang dikirim. Dia kata kenapa mudah? Sebab bila ambil benda tu, kalau tahu cara, habis. Tapi sihir yang dikirim payah. Sebab sebelum saya cerita sihir yang dikirim, saya nak kira tempat saya ni dulu. Tempat saya dulu. Sebab kira berantu lah. Kalau masuk rumah tu berantu, masuk ni berantu, macam-macam lah. Tempat saya duduk ni, dulu sini lah orang panggil di lautan pondok saya ni, nama dia Sungai Kerising. Tempat ni saya cerita dulu lah. Masih bagi gigi lah. Nama tempat ni orang dulu orang panggil Sungai Kerising. Sungai Kerising ni dulu ni yang masa saya beli tanah ni, ada orang kata saya beli teroka hutan. Tak, saya tak pernah teroka hutan kerajaan. Saya hutan tau. Saya beli tanah ni. Adalah duit sikit ke kumpul, uduh-uduh cakap beli sekangkang kerang. Saya belilah sekangkang kerang tanah ni. Hutan belakang. Dan hutan boleh katakan di sini, terima kasih bergila lah. Hutan di sini kira-kira boleh katakan kampung yang tinggal selama 50 tahun, 60 tahun. Masih gila. Dulu tempat saya duduk kampung orang lama. Bayangkan tuan-tuan, kampung di tempat yang saya duduk kampung orang tua dulu. Tahun ditinggal pada tahun 60-an berlalu. Ni. Bila orang tinggal kampung ni, bayangkan 60 tahun. Tahun 60 ditinggal. Sekarang berapa tahun dah? Jadi berada di balak lah. Lama. Jadi dulu tempat ni bendang. Ramai rumah lah orang kampung sini. Sekarang dah pindah keluar habis. Dah pindah keluar. Jarak daripada sini nak pergi ke jalan raya lebih kurang dalam 4 kilo. Sekarang ada shortcut dapat 3 kilo. Dulu sana 4 kilo atau 5 kilo. Shortcut sini dapat 3 kilo. Jadi dulu sini orang kampung ni dah pindah keluar. Bayangkan kampung yang ditinggalkan. Saya duduk ni. Bila kampung ditinggalkan, memang misteri lah tuan-tuan. Memang seram. Sebab di sini tempat yang saya duduk ni orang panggil apa? Ban Tahrim. Tempat yang saya duduk ni Ban Tahrim. Lah bukan Ban Tahrim, Ban Tok D. Ban Tok D lah, bukan Ban Tahrim lah. Nak cerita tentang dulu macam mana saya ubah jin-jin ni. Jin boleh ubah tuan-tuan. Begitulah sihir dikirimkan boleh diubah kalau pandai cara dia. Saja tuan-tuan. Jadi bila kampung ditinggalkan tahun 60-an dipindah ke keluar, jadi kampung hutan belakang. Bayangkan tuan-tuan, dulu di sini kata orang di sini dulu gajah, harimau jangan tanyalah. Perkara biasalah. Dulu tempat gajah ni banyak ni, tempat gajah. Tempat saya duduk gajah ni. Boleh katakan laluan gajah dulu. Sekarang tak ada dah. Dan juga harimau. Jadi hutan belakang. Saya duduk seorang-seorang saya ni. Tuan-tuan, kiri kanan ada hutan di sungai. Waktu saya duduk, saya buat satu pondok depan tu. Lepas tu saya buat satu pondok. Betul tengok pondok lama saya kan. Saya buat pondok tu. Saya duduk seorang-seorang diri dalam hutan. Tak ada siapa, karen tak ada, api tak ada. Nak kereta tak boleh masuk. Nak masuk kena jalan kaki pada tu. Tak motor jauh-jauh tu. Akhirnya saya tebas pelan-pelan, potong jalan sikit-sikit sampai lebih masuk kereta. Itu pun nak masuk kereta lebih kurang kena tinggal lebih kurang 400 meter di atas bukit. Saya turun jalan kaki dulu di sini. Susah tuan. Jadi bila saya duduk sini, saya buat pondok sikit. Dr. Rozmi lah, Dr. Romzi bertidur di pondok saya dengan tu hati. Walaupun dalam hutan, Datuk Tan Sri bertidur lagi. Dulu lah buat pondok lah. Duduk itu. Tuan-tuan tahu, bila saya duduk itu, waktu saya buat pondok ni tuan, saya dengar orang duduk gelak, budak-budak ketawa, mandi. Padahal waktu tu tak ada orang tuan. Bayangkan, seorang-seorang diri dulu ni dengar orang mandi. Dengar orang mandi ni, duduk gelak, ketawa apa semua kan. Saya tengok tak ada orang. Tapi taklah, saya tahu bukan orang. Tak ada orang. Tak apalah. Lepas tu saya tengok ke atas pula, dengar orang mandi di atas pula. Dengar orang perempuan duduk mandi. Kan? Dengar suara kan. Tak apa, saya tahu itu bukan orang. Saya tak peduli. Ya, jadi bila bangun pagi saja saya akan jumpa getah rokok tau, getah kan dulu orang dulu ada getah warna merah, biru, kuning, hijau kan, getah besar kan. Orang ikat rokok, orang ikat apa ni kepala belakang kan. Saya jumpa ada rambut. Hari-hari saya akan kutip getah tu, saya akan sakut di kayu. Hari-hari saya kutip adalah satu getah, dua getah saya sakut di kayu. Itulah. Kan? Sampai satu saya kata, awak tak ambil dah banyak. Esok hilang getah tu. Ini cerita pengalaman saya. Jadi pada waktu tu yang nama Ban Tahrim ni tempat saya duduk sebelum cerita saya cerita lah. Tuan-tuan ambil pengalaman saya ni untuk merawat misteri. Ban Tahrim ni, Tahrim ni sebenarnya nama orang.
Cerita tuan-tuan Tahrim ni sebenarnya nama orang. Masih bila orang Padang Belon, kalau tak kenal Tahrim, keluar pada Padang Belon. Bukan orang Padang Belon lagi. Orang Padang Belon, orang Ulu Tawar, kenal lah Pan Tahrim. Ada orang Ulu Tawar dalam ni. Ada tak Ulu Tawar? Betul tak dulu? Kalau tak ada tolong jawab ya. Ban Tahrim ni. Ban Tahrim nama orang. Bukan lah nak ban Tok D lah ni, nak ban Tok D lah ni, ban saya. Ya ada. Jadi ada. Saya ni. Okey. Dah ada adik-beradik dah. Ada anak-anak ni Tahrim. Tahrim tu sebenarnya yang saya difahamkan orang cerita kat saya, dia ni handsome. Orang dia mancung, dia macam mamak lah, dia mamak lah. Dia handsome lah. Kan? Dia mancung. Ini cerita ni saya cerita balik. Yang orang cerita kat saya. Yang cerita saya tu arwah Pak Ayub. Pak Ayub ni dia jiran saya dululah. Dia cerita saya. Dia kata Bang Tahrim ni, dia Bang Ayub ni menantu Tahrim. Pak Ayub menantu masih gila. Menantu Tahrim tadi. Jadi Tahrim ni dulu ni yang dia jadi yang punca dia nama Tahrim ni pernah buang mah. Sama ada di sini ataupun di atas sikit. Dalam lubuk dia buang mah bini dia tu. Sama ada di sini dekat lubuk ni atau lubuk atas sikit. Orang tak berani dulu. Ni Tahrim ni. Jadi cerita dia satu hari yang dekat nama Bang Tahrim. Satu hari ada satu orang luar, dia tahan kijang. Dia tahan kijang di bukit. Lepas tu dia tahan kijang di bukit. Wallahualam lah, ini cerita yang saya sampaikan orang sini cerita kat saya. Dia tahan kijang di bukit. Satu hari isteri Tahrim ni teringin nak tengok kijang. Jadi kebetulan waktu Tahrim naik bukit, dia jumpa kijang kena ciding. Dia jumpa kijang kena ciding. Jadi dia ambil kijang tu, buat balik tunjuk kat bini dia. Bila balik tunjuk kat bini dia, dia tak pulangkan balik kijang tu dekat tempat asal. Lepas tu tuan kijang tu sampai, yang tahan dia sampai. Dia tanya mana kijang aku. Tahrim tak mengaku macam nak, Allahualam dah. Dari situ Tahrim dia tak pulangkan balik kijang tu. Dari situlah Tahrim ni jadi gila. Dia jadi gila. Kerana tak pulangkan kijang tadi, dia jadi ini sejarah sini lah, jadi gila. Bila jadi gila, ada Maniam Ada? Tak jumpa Ada Maniam. Nama apa Maniam tu kita tengok. Nama apa Maniam tadi? Tak panggil nama dia. Dia letak nama dia, nama Sejek. Nama Sejek? Sejek minta Sejek tu jadi Islam lah. Dah kapis sangat mana. Budak ni Islam dia, insyaAllah kita doa Islam lah tu. Maniam lah. Kalau tak kata kau Islam, dia kata kat Maniam tu. Orang Maniam tu insyaAllah dapat hidayah, jadi Islam nanti. Tapi tak tahu cerita dah beza dah. Tak beza cerita kampung sini. Beza ni, cerita ni tak boleh diubah. Kalau saya ubah, orang kampung sini dia akan kata saya pembohong. Ini cerita kampung sini. Takkan yang tu pun Maniam tak boleh fikir. Kalau lah saya cerita ni rekaan, orang-orang kampung ni akan kata saya menipu. Saya malu nak keluar kedai tak mana. Ini cerita realiti, ini pengalaman cerita di sini. Maniam, tahu tak Maniam? Lain kali Maniam kalau masuk tempat orang, dengar cerita. Sebab tu cakap ada tak orang Utara Padang Belon. Kalau ada tahu Padang Belon, cerita betul tak betul, tanya dia orang. Janganlah kata bila kita cerita hal-hal macam ni, orang kata tipu lah, apalah. Ini cerita yang betul. Ini bukan cerita dongeng. Kalau saya tipu cerita ni, saya nak keluar kampung pun saya malu. Sebab ini cerita asal buka nama tempat sini. Lah panggil Bantuk D lah. Maniam dia tak kenal lagi. Lesuk Maniam dia tahu adik-beradik jadi gutu. Dia tahu lah macam mana jadi. Maniam ni sebenarnya orang yang mana sunat laser. Maniam budak sunat laser, yang naik basikal gerak tak ada, basikal ajak tak ada brek. Dan dia ni pula Maniam ni, insyaAllah kita doakan sama-sama dia jadi Islam. InsyaAllah kita doa Maniam. Nama apa Maniam tadi? Nama Sejak. Ahmad Sejak di Islam. Nama Ahmad elok dah, Ahmad tu. Maniam tu. Kita doalah Maniam jadi Islam. Sebab apa? Dia masih lagi berislam. Sampai orang nak cerita kampung sini dia kata macam-macam. Itu tidak sedih. Bila macam mana ilmu pengetahuan nak berkembang. Ini cerita sini, tempat sini. Dia duduk dalam sini. Saya kan boleh nak reka-reka sebab di tempat orang. Tempat orang saya beli tanah sini. Inilah Maniam. Kurang cerdik.
Makasih bergigit. Nanti insyaAllah nanti kalau kata saya doa lah maniam tu moga dapat hidayah masuk Islam. Amin. Baik. Sambung tak mana tadi? Matahari tadi nah. Dia tak pulang. Terima kasih bergila. Dia tak pulangkan kijang tu. Akhirnya apa berlaku? Dia jadi gila. Jadi gila. Yang penting dia gila. Dan Tahrin ni pula ni, bila jadi gila macam tu kan, jadi sebab apa? Punca di situ, apa punca daripada situ, kenapa tak pulangkan kijang tu ke bukit, jadi gila. Bila dia gila ni, kelebihan Tahrin ni, dia pandai mengaji. Yang saya tahu dia pandai mengaji. Dia akan, lepas tu dia pandai azan. Dia akan duduk di atas pokok. Ini orang cerita lah. Orang cerita saya, dia akan duduk atas pokok, dia akan azan. Orang tahu lah itu Tahrin lah tu. Dia akan azan. Dia akan azan. Ini terima kasih gigi. Ini cerita Tahrin. Dan bila dalam keadaan dia macam tu, dia ambil mah bini dia tu kan, dia orang buang dalam lubuk. Sama ada lubuk sini atas sikit, buang mah dalam tu. Dan mah tu hilang sampai hari ni. Tak tahulah banyak mana. Orang kata satu bekas. Cakap orang satu bekas. Ataupun kan, saya tak tahulah dekat mana. Wallahu alam lah. Buang kat sini. Saya pun tak nak jumpa mah tu pun. Kalau jumpa saya pulangkan balik sebab saya kenal keluarga dia. Andai kata saya jumpa mah tu bekas, saya tahu itu keluarga dia punya, saya akan pulangkan balik. Tapi saya cari sini tak jumpa pun. Mana? Di sini. Di situlah. Bila kampung tadi di tempat ni, bila kampung tempat ni, orang dah mula berpindah. Sebab apa? Jalan dekat Kampung Badang dah siap. Daripada Kampung Badang, daripada Air Merah nak turun Kampung Badang, dah buat jalan baru. Waktu tu orang di sini berpindah keluar. Pindah keluar, maka tinggal kampung ni. Bila tinggal dalam hutan kampung ni, maka kampung ni jadi hutan. Jadi hutan balik, pelantara balik hutan. Bila jadi hutan, pokok macam balak-balak semua, balak terbang, usaha apa semua ni. Sebab tu saya jumpa parang, saya pernah jumpa parang lama, periuk lama. Banyak saya jumpa barang-barang lama. Sebab apa? Peninggalan orang tua dulu. Dan tuan-tuan kena ingat, bila peninggalan orang tua dulu banyak hantu. Ada juga yang belahan tu. Bayangkan tuan-tuan, saya nak berhadapi masa orang yang belah hantu. Ni sebab dulu bila nak terokar tanah ni kena ada orang tua dulu kadang-kadang ada yang membelah. Jadi saya nak atasi masalah kampung yang ditinggalkan, ada orang tua dulu membelah. Macam mana nak buat? Sebab tu saya kata belajar ilmu ni. Saya kutip ilmu ni bagi orang buat. Dan saya ini petua tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat petua. Tak payah jampi panjang-panjang, rukiah panjang-panjang. Saya beri petua aja. Macam ni. Saya kata macam ni. Macam ni lah. Saya buat macam mana tau? Petua dia tuan-tuan. Tak payah jampi petua. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Kalau lah sekiranya tuan-tuan tu kan, orang berubat, ini bukan barang orang tanam tuan-tuan. Barang yang orang hantar. Orang hantar. Ambil petua yang sajak ni. Mudah sangat tuan-tuan. Petua ni nak. Saya buat macam mana tuan-tuan? Saya buat negeri yang baru. Terima kasih bergila. Terima kasih lah. Terima kasih bergila. Terima kasih. Maniam ada maniam. Maniam ada tak petua macam mana nak jadi maniam? Ada maniam? Kalau ada maniam, saya nak jadi petua pula. Macam mana nak hilangkan ni? Nak maniam tu jadi Islam pula. Sampai tak tahu dah maniam ni. Ada maniam ni? Saya nak tengok muka macam mana maniam. Saya terang ni. Maniam ni, maniam ni senang saya tahu Wahabi lah tu. Maniam tu Wahabi tu. Saya bukan apa. Saya marah orang lagu tu kerana orang lagu tu lah menghilangkan ilmu Melayu. Saya marah sangat. Saya terang lah, saya tak pernah seorang pun ajak syirik dalam ni. Saya tak pernah ajak syirik dalam ni. Mana-mana live saya tak pernah ajak syirik. Sebab apa? Saya kata jangan syirik, jangan sekutu, jangan munafik. Ambil petua apa pun, jangan ada syirik. Saya tak bagi benda syirik. Jadi semua yang cerita pengalaman saya, hasil dari pengalaman saya tu kan, dari pengalaman saya tu saya lakarkan dalam bentuk macam ni. Saya cerita orang, ambil pengalaman, cuba buat. So kurang-kurangnya kita tak payahlah nak habis duit. Makasih bagi kopi saya tu dah. Tak, itulah kita handsome lah. Bagi lagi handsome saya. Gelak lagi saya. Maniam jangan marah Maniam, sorry. Maniam marah ya. Okeylah. Baiklah. Hasil daripada ni saya lakarkan di sini, saya bagi ke orang ramai, kurang-kurang ambil petua ni. Ingat tuan-tuan, saya tak pernah ajak syirik orang ramai. Baik. Macam mana saya buat? Tuan-tuan, dengar tuan-tuan jin, syaitan ni, jin ni dia mudah berjanji dan senang berjanji. Dia mudah berjanji dan senang berjanji. Tuan-tuan buat tuan-tuan. Mana ini ini yang dihantar, maksudnya yang dikirim dengan anda, maksudnya bukan kirim pisau, bukan kirim paku masuk dalam perut.
Baik, kirim paku masuk perut nanti saya cerita tuan-tuan. Pengalaman saya cerita kirim paku masuk perut lah. Sebelum saya cerita petua ni, saya nak cerita kirim paku tu. Tuan dengar tak? Kirim paku masuk dalam perut, skru masuk dalam mulut. Perempuan. Lelaki ni dia ada 4 bini. Dengar tuan-tuan. Dia ada 4 orang isteri. Bini dia paling muda main jumpa saya. Dia kata bini tua dia buat kirim paku masuk skru masuk dalam perut. Dahsyat memang dahsyat. Dia kata bini tua dia buat. Dia kata kirim paku masuk dalam perut. Di sini lah ni. Laki main buat bini dia. Saya tengok bini dia kuih kering. Dia kata dia pergi berubat mana pun, dia kata keluar paku. Dia tunjuk paku. Saya kata tak apalah, besok buat main paku tu skru, maka aku paku skru tu masih nak, InsyaAllah. Saya kata dengar tuan-tuan. Saya kata macam ni. Sebelum saya sambung cerita bab tadi, betul tadi, terima kasih begila. Saya nak cerita macam mana saya nak kirim paku tu. Cerita sihir kirim paku masuk dalam perut. Dia pergi merawat, Tok Bomo tu pagi-pagi muntah keluar paku. Tapi tak sembuh. Akhirnya main jumpa saya. Bila saya tanya, dia kata, laki dia kata, ni bini nombor 4. Alamak, tuan-tuan, bini nombor 4 tuan-tuan. Siapa ada bini nombor 4 sini? Ada siapa bini nombor 4 sini? Ada tak siapa bini nombor 4 ni? Ada 4 bini, ada tak? Saya Tuan-tuan, dengar tuan-tuan. Yang perempuan jangan marah. Jangan marah. Tuan-tuan niatlah nak mampat dapat pokok dapat sunat niat. Jangan buatlah kesian. Dengar saya kata, nak dengar. Saya bukan nak menyokong. Kalau tanya saya lah kan, boleh tak kahwin 4? Boleh. Nak kahwin 4 pun boleh. Tak nak kahwin 3 boleh. Tapi ingat, kalau kita kahwin satu orang isteri, kita tak pening kepala. Kita duduk dengan satu orang isteri tu, dia cara dia. Tapi kalau tuan-tuan kahwin 4, maksudnya tuan-tuan kena ada 4 perangai. Kalau tuan-tuan boleh ada 4 perangai, teruskanlah. Kalau tuan-tuan nak hidup asal macam tu. Kalau tuan-tuan nak hidup happy, tak usah lah buat macam tu. Seorang sudahlah. Tak ada masalah. Islam tidak melarang. Tapi kalau tuan-tuan asal okey, boleh berhadapan dengan macam tu, teruskanlah. Kan? Saya nak kata apa? Kan? Tapi kalau tuan-tuan satu isteri, tuan-tuan tak pening kepala. Tapi kalau tuan 4 isteri, standby 4 kepala. Dah otak tuan-tuan tu. Baik. Saya kata kat dia, tak apalah. Bini 4 tak apalah, bini muda dia. Umur dia Islam saya 18 tahun kot. 18 tahun. Saya tak ingat. 18 tahun, tak sampai 20. Tapi 18 lah ingat. Tak sampai 20. Jadi saya kata tak apalah, abang. Esok suruh isteri abang bawa paku yang keluar, ni skru yang keluar tu, bawa jumpa saya. Kan? Bini dia kata tak apa, esok je bawa. Bawa bawa jumpa saya. Dia tuan-tuan ingat dah. Kan? Bila bawa jumpa saya tanya bini dah, nak tak saya kirim paku ni masuk dalam perut orang yang buat? Tuan-tuan ingat cerita ni nah? Demi Allah, bukan cerita dongeng tuan-tuan. Saya kata kat bini dia dengan lelaki dia, nak tak saya kirim paku ni masuk dalam perut orang yang buat? Sebab saya ada ilmu ni, saya kata saya akan kirim paku ni balik masuk dalam perut dia. Jadi bini kata apa? Nak. Bini dia nak. Okey dah. Baik, saya kata kalau sekiranya paku ni skru ni diada-adakan, macam, maka skru ni akan duduk dalam perut orang yang fitnah. Maksudnya bini dah ada. Saya kata kat bini dia kata, Kak, kalau sekiranya paku ni diada-adakan, tak dikirim orang, maka paku ni akan duduk dalam perut kak. Saya kata macam tu. Bukan paku, skru tau. Skru tu tuan-tuan, berkilat lagi. Skru beli kat Hardware. Ada 6 batang kot, beli kat Hardware. Baru sangat tuan-tuan. Saya tengok skru, ya Allah. Tuan-tuan bayangkan, skru baru kan, berkilat, berminyak lagi. Macam mana skru tu boleh dalam perut? Kan? Baru sangat. Saya kata dah, kalau sekiranya skru ni diada-adakan, bukan kiriman daripada orang, skru ni akan masuk dalam perut kau. Saya kata macam tu lah. Mari kita buat. Esok kita start buat. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Sembuh terus bini dah. Bini anak 4 tu sembuh terus. Lega terus. Tak jadi. Sebab apa? Bini tu sebenarnya, skru tu bukan bini tua kirim. Dia beli kat Hardware, tunjuk kat saya. Nampak tak? Dia pinah kakak dia hak tua. Kenapa? Pasal lelaki dia kayu banyak. Tapi saya usik dia kata, kalau sekiranya paku ni diada-adakan bukan kerana kiriman orang, maka paku ni akan duduk dalam perut hang. Tu syarat dia. Lepas tu lelaki dia telefon, dia kata, lega lah, tak sakit lah.
Saya dah. Aduh, ya Allah Tuanku. Macam-macam ni mati gila. Kadang-kadang ni kita kena ambil akal kat bila kita tahu. Tuan-tuan boleh kenal lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok paku berkilat tak ada karat pun nak kata apa? Baru habis punya paku. Aduh, kenal lah tuan. Sebab dia kata nak merawat akal kena jalan. Kadang-kadang kita tahu dah orang tu nak menipu. Jadi kita nak settle masalah macam mana? Macam tu cara dia. Saya buat macam betul-betul ni. Cari barang ni nak buat ni, nak kirim ni. Tapi ingat, kalau skru ni hang ni buat, skru akan duduk puk hang. Tu saya kata tu. Itu saja. Lain saya tak nak buat lah. Tuan-tuan lega terus tuan-tuan. Itulah sampai minum 4 tahun lah cerita ni. Sambung cerita tadi balik. Jadi tempat yang saya duduk tuan-tuan ni, tempat ni berantu. Memang berantu tuan-tuan. Kan? Sebab hutan, mungkin orang kampung ditinggalkan. Jadi saya nak pindahkan hantu-hantu ni ke dalam hutan lagi. Sebab saya dah terokar dah tanah ni. Setelah cuci dah, bersih dah apa semua, hantu dah kacau lagi. Saya nak ambil hantu ni, saya nak masuk dalam hutan tempat yang lain supaya dia tak kacau saya. Kan? Apa yang saya buat? Dengar tuan. Ni Amin tengok tak Amin? Amin selalu dengar saya ni. Amin ni. Amin dengar cerita dah. Saya nak cerita ni sahabat saya. Bukan Amin tadi. Ni cerita sahabat saya lah. Dulu di sini juga ni, waktu malam saya akan dengar bunyi macam bunyi wing terbang. Tapi dia bunyi apa? Bunyi wing terbang sana. Wing terbang sini. Di sini dulu banyak bunyi. Boleh katakan masa saya duduk dalam pondok, setiap malam saya akan dengar benda tu. Dengar benda tu. Wing terbang sana. Wing terbang ke sini. Kan? Saya tunggu apa benda bunyi pelik ni. Dalam hutan seorang diri tuan-tuan. Saya tunggu tengok. Tuan-tuan tahu tak? Rupa-rupanya yang bunyi tu langsiak. Langsiak bunyi macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kata langsiak dia bunyi macam tu. Mungkin nak tunjukkan saya terbang. Rupanya langsiak bukan terbang macam Superman tu, macam cerita Indonesia tu. Tak. Dia terbang mengiring. Rambut dia berpusing. Oh macam tu. Dengar tak? Jadi hujung di sini tu, tuan-tuan tengok tak? Dulu yang pernah saya buat, saya tarik satu benda dalam tanah. Ada rumah kan? Ada rumah lama kan? Yang tarik-tarik keluar mesin jahit. Bunyi, saya dengar bunyi mesin jahit. Tak rupanya mesin jahit. Keluar mesin jahit. Tuan-tuan tak? Dulu pondok tu orang sini duk main judi. Dululah. Duk main judi. Jadi bila main judi kan, polis ras. Polis ras. Bila polis ras ni, orang hak main judi lari habis. Lari. Bila lari, menyorok belakang pokok. Hujung sana ada pokok. Hujung sana tu orang total dulu tanam pokok dokong. Dia menyorok belakang pokok dokong tu. Jadi waktu dia lari pada polis, dia duduk bawah pokok dokong. Bila duduk bawah pokok dokong tu, lari pada polis kan. Jadi bila polis cari tak jumpa, sekali dia angkat kepala tuan-tuan, rupa-rupanya dia rasa macam ada rambut belagak kepala dia. Orang cerita ni, orang ni tak ada lain, orang lu tahu agak apa. Dia rasa rambut pula. Sekali dia langgut tuan-tuan, rupanya langsir tuan-tuan. Orang ni kata langsiang, rupanya langsir. Bila tengok langsir, dia tunduk mata dia pejam rapat. Dia tak tengok atas. Kan? Lepas saja polis tak ada, dia pun lari. Langsir pun hilang. Ni sini. Dulu lah. Jadi dia jumpa saya, dia cerita saya. Saya tanya dia, hang tak takut ke langsir duk atas kepala? Dia kata apa tuan-tuan? Dia takut polis lebih pada langsir lagi. Tuan-tuan. Rupanya orang takut polis lebih takut. Dia lebih takut polis pada hantu. Hantu atas kepala tak takut. Macam tu. Itulah cerita dia orang pengalaman ni. Ini cerita sini, itu kan cerita dongeng, cerita sungguh. Ya Allah Tuhanku. Saya kenal muka-muka hal sebut tu. Semua saya kenal. Tuan-tuan, kan? Jadi macam mana saya buat? Dengar tuan-tuan. Saya buat apa tau? Saya buat satu rumah. Ni kan? Saya buat satu rumah yang baru. Saya tak ada jampi-jampi tuan-tuan. Tak payah jampi-jampi. Ni, duk kacau hantu penuh. Saya buat satu rumah yang baru. Saya buatlah lengkap. Gajah, badak, rimau, burung, ular, lipan, katak, berkarung, apa semua. Siap sebuah negeri yang baru. Kan? Lepas tu, saya buat satu jasad yang baru. Macam orang. Saya buat macam orang. Ada rambut, ada mata, ada telinga, ada kepala. Kan? Ada kepala apa semua. Kan? Saya letak antara gigi kampung dengan hutan. Dia letak gigi kampung hutan, saya panggil. Saya katalah,
Saya panggil dah, saya panggil. Betul tuan-tuan, dia betul tuan-tuan. Tuan-tuan buat betul. Tak syirik tuan-tuan. Orang tak syirik tu orang yang tak mengaji tuan-tuan. Saya panggil dah. Hey, awang. Hey, mek, marilah. Mari, saya kata mari. Saya cakap seorang-seorang. Cakap tuan-tuan. Marilah. Jangan duk seronok sana tak seronok. Ni tempat lagi seronok. Masuk dalam ni, saya kata. Masuklah ni. Hak mana orang tua-tua dulu suruh, hak tok wah, hak mana suruh. Tak seronok, tempat ni lagi seronok. Marilah. Saya panggil macam tu tuan-tuan. Saya panggil masuk dalam tu. Saya kata marilah masuk. Ni tempat yang baru, tempat yang cantik, tempat yang molek, tempat yang indah. Seronok ramai, dia kata. Hang tu duk kacau lah sini, dia kata. Tak seronok kacau ni. Hang kacau tempat yang baru. Nak bawa pergi tempat ni. Ni bukan aku yang suruh. Ni orang tuan hang asal yang suruh. Dengar tak? Ni bukan aku yang suruh. Ini tuan asal yang suruh. Dia suruh lagu ni. Kacau lagu ni. Tak ada dah kata. Dia suruh masuk dalam ni. Kan? Saya panggil macam tu tuan-tuan. Ingat tuan-tuan lah. Saya panggil kata tu, lepas tu saya masuk hutan. Cakap-cakap tuan-tuan. Orang tua dulu banyakkan ilmu cakap. Ilmu jampi tuan-tuan lah. Ni ilmu cakap. Saya bawa saya masuk hutan. Tak hutan. Saya kata tunggulah sini. Jaga sini. Tak usah balik. Susah dia jaga, susah balik. Kalau tuan panggil jangan balik. Duduk sini sebab ni duduk seronok. Saya kata betul lah. Kan? Saya tanam lah jagung, saya tanam pisang, saya tanam apa. Pisang mah hobi-hobi belakang lah. Saya tanam macam tu tuan-tuan. Baik. Lepas tu tuan-tuan, sampai hari ni tak ada hantu tuan-tuan. Lepas tu tak ada hantu. Ditakdirkan cerita satu orang dia kena gangguan. Satu keluarga kena ganggu. Sebab apa? Bila satu keluarga kena ganggu, dia berubat mata dah tak lega. Saya cerita petua macam ni. Macam mana saya cerita, petua tu lah dia pakai. Dia pun buatlah macam saja, dia buat. Dia panggil macam tu lah, dia panggil. Dia suruh bini dia berkumpul, anak bini berkumpul ramai-ramai. Dia kata, letaklah tali kemudian entah kat kaki. Lock itu, dia kata, kan? Han panggil, dia kata. Han cakap macam ni, macam saja tadi. Dia buat. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan. Lega tuan-tuan. Tak payah buang duit tuan-tuan. Maksudnya, gangguan sihir dalam satu rumah tu, keluar masuk dalam tu, dia buat ke hutan. Tuan, cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan. Hanya kata-kata sahaja. Sebab tu tuan-tuan, kalau merawat yang pertama sekali, ilmu yang kena kata yakin. Hari ni saya tengok dah macam-macam orang merawat. Ruqyah tu tak keluar, ni tak keluar. Saya tuan-tuan buat sekali. Cubalah buat sekali macam saja. Bukan nak syirik pun, panggil masuk nak pergi tak hutan. Andut, tangguhlah sini. Alhamdulillah tuan-tuan. Petua lah. Ya, itu petua tuan-tuan. Hak jampi saya tak ajak sini lah. Ini petua saya tuan-tuan. Jadi hak mana ingat lah. Bukan orang tanam. Kalau orang tanam petua tu tak jadi. Tapi kalau orang hantar, petua tu jadi. Petua tu jadi tuan-tuan. Bukan susah mana pun tuan-tuan. Pasal apa hari ni orang kata nak bergantung dengan orang lain. Sedangkan diri kita ada, kita boleh buat. Bukan semuanya kata nak bergantung dengan orang ramai. Buatlah sendiri tengok. Mencuba tak salah tuan-tuan. Tak salah pun mencuba. Terima kasih bagi love. Tak salah pun mencuba. Cubalah tengok. Bukan saya kena keluar duit pun tuan-tuan buat sendiri. Senang sangat. Kau senang saya pun tak faham. Sedangkan orang tua dulu kata tuan tahu, dia bercakap. Orang tua dulu kan, kadang dia merawat, dia bercakap. Dia masih banyak dia berawat, dia bercakap dengan hantu. Hantu gupa belah lah macam ni. Hantu tak datang pada siti ni buat apa, bukan tempat hang. Elok cakap pelan-pelan. Dia jampi tinggi penang beri kutu pelan-pelan jampi. Saya tu gupa kita. Tapi orang tua dulu walaupun jampi dia sebut usul, dia sebut asal. Itulah kelebihan dulu. Sama juga macam kita minum air. Tengoklah orang tua dulu. Tuan-tuan tahu, orang tua dulu perasan tak? Saya tanya lah. Kalau tuan-tuan tengok zaman-zaman dulu, sampai hari ni saya ikut petua ni lah. Kalau dia minum air, pasal apa air tak habis? Kurang-kurang dia tinggal kat setengah inci dan cawan. Orang hari ni minum habis. Orang hari ni minum habis. Tapi orang tua dulu, dia tinggal kat setengah inci dalam cawan. Kenapa dia tinggal setengah inci dalam cawan? Terima kasih bagilah, terima kasih. Cuba tengok, cuba kenang-kenang balik. Cuba ingat-ingat balik. Ingat-ingat dulu, orang dulu. Saya cuma nak cerita kisah ilmu orang tua dulu. Dia sahabat lah. Saya ingat tuan-tuan, saya tak ajar doa lah. Doa takkan sekali-kali saya ajak dalam TikTok, mana-mana buku. Takkan sekali-kali saya ajak. Saya hanya ajak petua saja. Doa lagu lain. Doa, bila esok saya dah start mengajar doa ya, mengadap. Tapi dalam sini saya ajak petua saja. Buatlah petua dulu. Kalau tak jadi esok, jumpa Ustaz Faiz. Belajar je. Tanya, insyaAllah dia rawat. Saya akan ada.
Orang tua dulu kalau minum dia makan, dia minum air, cawan dia tinggal kat setengah inci, dia takkan minum habis. Hari ni saya tengok orang minum, habis, tarik semua habis. Meludak. Tuan-tuan tahu tak? Bila kita minum, tuan-tuan tahu teh ke apa tuan-tuan minum. Jadi kalau orang tua dulu, kalau orang sihir orang dengan cara santau makan ke apa, santau ni akan turun ke bawah. Ibu santau pun dia akan turun. Ni santau ni. Ni sihir santau ni. Santau dia akan turun mendak ke bawah. Dia takkan duduk atas. Kan? Dia akan turun ke bawah. Sebab tu orang tua dulu, dia kacau, dia biar. Ada orang setengah dia kata, dia biar. Bila dia biar sat lama baru dia minum. Dia tak kacau terus minum dah. Dia kacau dia biar, dia sembang baru dia minum. Tengok berapa cermatnya orang tua dulu, berapa tertibnya. Orang tua dulu berapa mengikut peraturan dia, di mana dia tak boleh minum terus. Sebab apa? Kalau takut orang bubur santau racun apa, dia akan ke bawah. Lepas tu dia minum. Bila minum, habuk yang ada dengan inci dia tinggal. Dia akan minum habis, dia tinggal. Tinggal. Itu tabiat orang tua dulu. Kalau sihir belum betul lah. Semua benda akan turun bawah baru dia minum. Hari ni kita semua sapu. Yang kedua, orang tua dulu. Pasal apa orang tua dulu bila nak minum benda sejuk, dia akan pegang tangan ni, dia akan letak macam tu. Dia letak tu. Dia minum. Kenapa orang tua dulu suka minum, dia letak tangan lagu ni? Dia minum, tengok saya tunjuk lah. Pasal orang tua dulu kalau minum mesti letak tangan macam ni. Masih gila, terima kasih. Dia nak tahu bila letak tangan macam ni, bila letak tangan macam ni kan, bila sejuk, kalau air tu sejuk, air ais, tapi bila panas tu dia tahu benda tu ada masalah. Maksudnya cawan dia minum tu tak bagus kan. Bila nak minum dia letak cawan ni dia. Bila letak cawan ni, kalau air tu air sejuk tapi di bontot dia panas, arti kata di situ ada masalah. Kalau sekiranya benda tu panas, dia tarik ke apa dia minum, dia letak tangan tu, sekiranya sejuk, di bawah sejuk, arti kata di situ ada masalah. Arti kata di situ ada racun, ada gana sihir, santau. Dia takkan minum. Itu orang tua dulu. Tapi hari ni kita ada buat tak? Sebab apa kita tak buat? Saya tak salah orang muda hari ni, sebab orang muda tak tahu. Orang macam saya yang tahu, kena cerita kat tuan-tuan. Inilah tabiat orang tua dulu. Inilah perangai orang tua dulu nak minum. Mesti tak dengan dia rasa. Lepas tu bila minum pula, walaupun dia rasa okey, elok, tak ada masalah. Sejuk dia rasa sejuk, panas dia rasa panas. Kalau panas rasa sejuk bawah, arti kita ada santau ke ada sihir. Kalau dia letak di situ dia sejuk, padahal air panas, arti kita itu ada sihir, ada santau dan sebagainya. Jadi dia kalau dia letak panas ke sama dia akan tinggal juga setengah sikit. Dia akan tinggal kat sikit, bukan separuh lah. Dia akan tinggal bukan setengah inci lah. Air tadi dia takkan minum habis. Itu tabiat orang tua dulu. Orang tua dulu. Jadi hari ni lah, kalaulah sekiranya kita tak berjumpa, tak berkawan dengan tuan-tuan, kita tak tahu cerita macam ni. Kalau saya tak cerita pada tuan-tuan pun tak tahu cerita macam ni. Lama-lama pengetahuan ilmu ni hilang gaib macam tu je. Ada maniam lagi tak sini? Baik? Ada maniam ke tak? Tak ada. Tak ada. Rindu selalu budak dengan maniam. Ya, ada maniam. Ada maniam, saya nak talqim dengan maniam tu. Orang-orang macam maniam ni lah yang merosak. Nangis duduk baju katil. Orang macam maniam ni lah merosakkan ilmu tua-tua. Sebab tu saya marah orang macam ni. Nanti saya talqim dengan dia pula. Okey tuan-tuan, tuan-tuan faham lah. Tu saya kata tuan-tuan, kita berkawan dengan tua-tua, jangan tersombong. Saya masih begila, jangan tersombong. Pergi masih banyak-banyak pergi, masih semua tu ucap terima kasih. Ingat tuan-tuan, saya dalam saya bercerita ni, tuan-tuan nampak saya happy melawak kan. Tunggu tuan-tuan yang mengaji saya tu, bab perubatan, cengih tak cengih. Saya tuan-tuan kalau mengajar cengih-cengih try, anak buah saya nak beritahu lah. Hak tu saya tak kalih lah. Mata tertegik macam tu je. Arwah orang tua saya dulu, dia ajar doa kat saya ni, sekali-kali lah, dia tak tarik 2 kali lah. Lepas tu dia pegang kain lah. Kalau tak hati dia lekan. Bangun, kali. Dia tahu. Cengih orang tua dia. Macam mana tak? Bila orang tua saya dulu, bila saya tarik saya tak lepas. Kali dia dah. Macam tu cengih dia orang tua dulu. Saya sekali tu doa kenapa? Kena ingat otak ni. Dulu orang tua saya dulu. Garang. Garang. Tapi orang sekarang okey lah. Ingat tuan-tuan, satu lagi saya tuan, ilmu bukan barang dagangan.
Kalau kata ilmu barandangan, buat package mahal-mahal apa semua tu, kan? Lepas tu belajar ilmu. Ingat, ilmu bukan barang dagangan. Kalau lah tuan-tuan nak buka pusat nak mengajar tentara watan, kena sekian banyak lagu ni, kan? Itu barang dagangan. Tapi saya sediakan tempat duduk makan minum. Saya ambil duit juga tuan-tuan. Saya ambil duit untuk makan, tempat tidur, apa semua saya ambil. Tapi saya tak jual ilmu. Takkan saya makan free. Saya bukan orang kaya. Kalau buat okey, lajak package ni sekian-sekian berharga bercakap 1,000 dia semua. Lajak 2-3 jam sehari 2 hari habis. Satu hari habis, esok main pula. Itu dagangan. Bila barang dagangan, dia tidak ada keberkatan. Ingat tuan-tuan. Saya ingat lagi kata orang tua saya. Ingat dia tadi, ilmu bukan barang dagangan. Hang jangan jual ilmu ke orang. Sebab tu kadang-kadang kalau nak cerita lagi, perawat-perawat marah saya pula. Kalau buat kelas-kelas mengaji ilmu semua, dia marah saya pula. Tapi nak beritahu itulah, ilmu bukan barang dagangan. Ilmu ni cemburu, ilmu ni sensitif. Ilmu dia cukup sensitif, dia cukup manja. Ilmu ni orang yang nak dapatkan ni, orang yang berkehendak. Orang tua dulu berkehendak dia tuntut ilmu ni, bukan senang dia jumpa guru. Seorang-seorang cakap. Dan ilmu ni pula dia bukan dia suka-suka hati cakap terang-terang aku tu. Sebab apa? Dia cemburu. Dalam ramai-ramai seorang dapat ilmu ni. Apa ingat ilmu ni apa? Barang dagangan katanya. Bukan. Ingat tuan-tuan, ilmu bukan barang dagangan. Nak dapat ilmu, kita kena betul-betul tertib ternim lah kata. Tertib ternim. Sama lah kita pergi solat pun, kita ada tertib. Ingat tuan-tuan. Itulah saya kata tuan-tuan. InsyaAllah. Terima kasih bagilah. InsyaAllah orang minyak. Dah saya cerita orang minyak tuan-tuan. Orang minyak kita tak ada sekarang ni. Kalau ada orang minyak boleh cerita orang minyak. Tak ada cerita apa. Tak ada berlaku orang minyak lah ni. Tak payah cerita orang minyak lah ni. Saya cerita berlaku je. Sekarang tak ada orang minyak tuan-tuan. Cerita orang minyak pun tak guna. Tak ada orang minyak. Saya cerita benda yang berlaku, saya cerita. Sebab kalau kita cerita benda yang tak ada faedah, yang tak dapat manfaat, tak seronok. Ada siapa orang minyak ni? Nak tahu orang minyak, pergi ke Shell, Petronas, Shell, Caltex. Itu orang minyak. Borak oil. Dia kalau nak cerita yang orang dapat manfaat. Nak cerita orang tanya orang minyak, tuan-tuan pergi tanya Borak oil, Caltex, Petronas, Shell. Itu orang minyak pergi tanya tu. Ini cerita realiti. Biasalah orang Islam cakap. Okey. Bukan cerita lah. Banyak cerita orang minyak. Okey, saya nak tanya. Ni, siapa yang pernah hidup zaman tahun 70-an? 70-an. Dia cerita orang minyak, saya cerita sikit-sikit lah. Kan? Siapa pernah hidup zaman tahun 70-an naik 80-an? Yang kalau 80-an dia cerdik lah. Cerdik dia bodoh, tak apalah. Orang tu cerdik bodoh. Tahun 80-an. Ada tak sini? Saya. Okey, biasa gila. Okey, pernah dengar cerita dulu orang kata hantu kum-kum? Dulu tak sebut kata hantu kum-kum. Kum. Betul dengar tak? Dulu hantu kum-kum. Ada. Pernah dengar tak? Zaman tu tahun 80-an. Betul kan? Pergi mana hantu kum-kum lah ni? Tak ada kan? Betul lah. Hantu kum-kum lah. Lepas tu hantu minta susu lah. Hantu dia bawa dia minta susu mau ke rumah. Ada tak zaman tu? Tahun orang zaman lah tak ada. Orang basikal gerek lah dia tak percaya dah. Basikal gerek, basikal lajak dia tak tahu benda tu. Tapi orang yang hidup zaman tu dia tahu. Sebut hantu kum-kum ni popular lah dulu. Cukup popular waktu tu. Betul. Ada kan. Jadi orang lain dengar dah. Jadi di mana hantu kum-kum tu? Tak ada dah. Tak ada dah kan. Tak ada. Hantu minta susu lah apa semua lah. Zaman tu. Jadi zaman sekarang tak ada. Tak dengar dah. Dan satu lagi saya nak beritahu tuan-tuan. Dulu tempat mana kita duduk memang banyak hantu. Sekarang hantu-hantu yang tuan-tuan dan yang kata banyak hantu dah kurang dah. Mungkin lari ke bukit. Banyak lagi ke bukit. Sebab hantu ni, cerita hantu hantu ni dia yang kalau kata, kalau kita ada orang ramai sangat itu pun dia tak. Okey, saya cerita satu tempat. Masa tu saya buat rawatan.
di di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Saya sewa satu rumah dekat dengan masjid. Saya lupa nama tempat tu, ya Allah. Tempat tu kubur tau. Depan tu kubur, depan masjid tu, rumah saya sewa tu kubur. Orang sana tu dia kubur kat rumah kubur kat rumah. Saya lupa tempat tu. Nama apa tempat tu? Ya Allah, aku bukan Tanjung Karang. Dekat tu ada sungai besar. Oh, apa nama? Sungai besar. kat area Kuala Selangor. Dekat area Kuala Selangor. Saya sewa rumah tu. Saya lupa tuan-tuan, saya lupa nama tempat tu. Tadi saya ingat. Ada masjid, Sungai Besar, Tanjung Karang. rumah itu dia ada rumah, dan tepi rumah tu orang sana kalau meninggal dunia dia tanam rumah kat orang dulu kalau keluarga meninggal dunia dia tak tanam dekat masjid, dia tanam kat rumah. Kat mana dia meninggal dia tanam. Saya bukan kat jiran. Dulu orang dulu dia tanam, bila meninggal rumah dia tanam kat rumah. Buka pintu rumah, kubur. Aduh, ya Allah billah. Dulu orang situ. Jadi satu hari tu saya buat rawatan, saya sewa satu rumah. Rumah tu tuan-tuan dekat masjid, orang tak berani duduk rumah tu. Tak berani duduk tuan-tuan. Saya nak pergi buat rawat hantu, duduk kat rumah hantu. Duduk rumah tu berhantu tuan-tuan. Kami duduk 6 orang. Ingat cerita tak? Kami ni duduk 6 orang. Abang saya nama Aziz. Dia tidur atas katil. Katil boleh tidur 3 orang. Katil kelamin. Kan? Katil kelamin queen ni boleh tidur 3 orang lah. 3 orang pun tak selesa dah tuan-tuan. Jadi abang saya ni nama Aziz. Abang Aziz ni abang saya lah, mak lain tapi bapak yang sama. Masih gila lah. Dia tidur atas katil tu, saya tidur di bawah. Saya, abang saya kamar, Abe, Faizal, lagi satu orang Vietnam masuk Islam. Kan? Namanya Rahim. Kami tidur di bawah. Jadi waktu abang saya tidur, abang Aziz saya tidur atas katil, kan? Dia tengok atas katil ada 4 orang. Lepas tu dia tengok bawah pula. Di bawah saya, abang saya, Rahim, Faizal cukup. Cukup. Saya, abang saya, Rahim ni. Yang dia tidur, saya, abang saya, Rahim. Jadi dia Faizal, dia dengan Faizal, dengan dia Faizal tidur atas, dia Faizal Abel tidur atas katil. Jadi dia tengok di bawah cukup. Saya ada, abang saya kamar ada, Rahim ada. Dia tengok katil tidur 4 orang. Padahal kami ni ada 4 orang ya. Seorang tu siapa dia? Seorang tu. Dia tak apa dia tahu orang ni. Dia tak buka tau, dia tak semua tudung selimut. Dia tak buka kain. Siapa dia? Kami 4 orang ni tu. Ni siapa seorang lagi lebih seorang tuan, lebih seorang. Lepas tu pula tempat duduk tu berhantu tuan. Bila malam, tiap-tiap malam orang mandi. Tuan-tuan, tiap-tiap malam orang mandi. Saya gelak kawan saya tu. Ustaz Ma'e duduk bawah kan. Ustaz Ma'e duduk dengan saya. Ustaz Ma'e. Jadi Ustaz Ma'e duduk dengan saya juga. Waktu malam, tiap-tiap malam mandi. Orang buka pintu, orang mandi, orang masak. Hari-hari itulah rutin yang saya dengar. Sampai saya kata apa? Terima kasih. Bayangkan dia musik. Orang tak berani duduk rumah tu. Rumah tu memang tak duduk. Saya lupa nama tempat tu. Kami duduk. Saya tak buang tuan-tuan. Hantu dalam rumah saya tak akan buang. Walaupun saya sewa rumah tu, saya kata kat abang saya berkata dekat dia orang, kita jangan buang rumah ni. Tuan rumah tu sewa kita hantu, kita jangan buang hantu. Biar kita tidur dengan hantu tu. Tuan-tuan, manusia tak boleh duduk dengan hantu lah tuan-tuan. Pengalaman saya tuan-tuan, tak boleh duduk dengan hantu. Dia masih gila. Sebab apa saya kata macam tu? Bila duduk tu, bila duduk dengan hantu ni, masalah macam-macam masalah. Tuan-tuan, macam-macam masalah. Saat ada masalah macam tu, saat ada masalah macam tu dah. Manusia tak boleh duduk dalam hantu. Banyak masalah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, nanti yang boleh buat sendiri buat, ambil kasturi kijang, ambillah kata apa nama ni garam, ambillah tahi besi, ambillah ni jarum yang patah. Kalau tak ada jarum tuan-tuan, 2 nibung pun tak apa, asalkan macam jarum. Patahkan 2, masuk dalam tu, kan? Ataupun lepas tu ambillah kata upih pinang sikit, masuk. Lepas tu kalau ada jatang gajah, masuk ke keranjang gajah. Ikat buat macam munjuk, tuang. InsyaAllah tuan-tuan akan reda. Macam itulah yang saya buat di situ. Saya kata kawan kita tuan buang. Kita letak ni. Alhamdulillah tuan-tuan.
Tak ada gangguan. Tak ada gangguan. Tapi lepas kami ambil balik barang-barang tinggal macam tu. Ingat tuan-tuan, lepas tu saya buat itu, tak ada gangguan tuan-tuan. Tak ada gangguan. Tuan-tuan buat. Balik, tolong buat. Saya dah ajak banyak kali dah. Tarik besi. Saya ulang banyak kali. Seperti mana yang saya sebut sudah. Buat tuan-tuan. Alhamdulillah. Bukan kena duit pun, tuan-tuan buat sendiri. Kan? Baik. Satu lagi. Siapa ada tak orang Johor kat sini? Ada tak orang Johor? Air hitam. Saya cerita tempat pengalaman yang bila air hitam Johor. Ada. Saya orang Johor, air hitam. Air hitam Johor. Saya di Masjid Air Hitam. Masjid Air Hitam. Ada tak? Saya JB. Ada mana? Ada. Okey, ada. Alhamdulillah. Di Masjid Air Hitam Johor. Masjid Air Hitam Johor. Saya dengan sahabat baik saya Asri. Saya dengan Asri ni, kami satu murid. Dia sepupu saya. Guru dia tu, guru saya. Guru saya. Nama dia Pak Kusaat. Pak Kusaat ni arwah dah. Pak Kusaat Piah panggil dia. Kami satu guru. Jadi satu hari tu kami pergi ke Air Hitam. Tidur di Masjid Air Hitam. Tuan-tuan, patutlah orang kata, orang pernah cakap kat saya tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahulah kalau tuan-tuan samuan nasib macam saya. Orang cakap Masjid Air Hitam ni tak ada siapa pun berani tidur di situ. Musik. Saya bukan lebih tak ada Air Hitam. Dia kata musik Masjid Air Hitam tu. Saya dengan Asri ni tidur. Tuan-tuan tahu tak? Bila saya tidur ni, memang tak ada orang di beranda masjid. Tapi bila malam tuan-tuan, waktu tidur tu, saya dengar sendiri tuan-tuan. Saya dengar, Asri pun dengar. Orang pergi buka lampu dekat bilik air. Orang mandi di bilik air, di Masjid Air Hitam. Saya kata, di Masjid Air Hitam tuan. Jadi, saya tengok orang mandi. Kan? Lepas tu buka lampu. Saya pergi tengok tuan-tuan, tak ada air pun keluar di Masjid Air Hitam. Kemudian saya kata mungkin kita perasaan kot. Malam kedua sama juga berlaku. Lepas tu saya percayalah, rupanya di masjid pun tak tahulah sama ada hantu ke atau gangguan lain, wallahu alam. Sebab kami tidur beranda, depan kami bilik air, ada orang mandi lah, ada orang buka lampu lah, macam-macam aku dengar di Masjid Air Hitam. Wallahu alam. Saya pun tak tahu. Di situ. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya minta lah tuan-tuan ambil benda yang saya ajar tu tuan-tuan buat. Tuan-tuan usahalah, tolong tu usaha. Ilmu yang saya ajar tu petua sahaja. Tidak ada doa. Saya tak ajar satu doa bismillah sini. Kan? Ambil pergi buatlah. InsyaAllah tuan-tuan, pengalaman saya jadi alhamdulillah. Kan? Tapi insyaAllah tuan-tuan, yang mana yang tak kerti nak buat yang saya kata tadi nanti, saya akan ambil, saya akan tanya. Saya tanya Abel. Abel pergi tanya enggak Cina tu boleh tak order minyak kasturi yang original. Nanti dia kata tunggu Ustaz. Dia minta saya tempoh dalam masa 2-3 hari. Nanti dia akan beritahu kalau ada minyak kasturi original. Dia pekat elok, dia tak campur apa-apa. Kemudian tu saya kata Abel, pergi carilah barang-barang ni, upah orang cari-cari barang ni. Nanti tolong buat. Jual lah kat orang dengan harga tu. Cuma ambil upah tu dah lah kata dia. Kalau orang tak erti, saya kata buat lah tengok. Bantu orang yang mana yang ada masalah. Yang tak erti, insyaAllah lah. Nantilah kalau siap nanti saya buat. Saya nak tahu satu botol kasturi tu berapa duit. Nanti kita tengok dalam satu botol dapat banyak mana. Jumlah balik berapa duit. Saya tak mahu lah saya keluar model saya. Lagi habis saya lagi. Nanti saya buat lah. Kita akan dapat bahan yang original. Jadi parti dia pekat. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau saya buat tu memang parti dia pekat. Satu botol tu tak tahu dapat berapa botol. Nanti saya cari bahan-bahan tu semua, tarik besi apa semua nanti. Saya tengok lah macam mana nak buat. Saya tolong dekat yang mana boleh. InsyaAllah tuan-tuan. Dan satu lagi, esok kita sambung. Esok saya nak cerita, sebelum saya sebut asli ni, insyaAllah esok saya nak cerita guru saya, Pak Kusaat. Jadi saya jumpa Radin ni, dia sahabat saya, satu guru saya juga, Pak Kusaat. Esok saya nak cerita guru saya, Pak Kusaat, yang mana dia tindur dia tepi keranda dan dalam keranda. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana
illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub. Ada kuat? Jahit lah. Ha? Ada ni?